Okey, antara yang terus diperkasakan oleh kerajaan perpaduan ini khususnya ialah berkaitan dengan sains dan juga teknologi. Betul. Jadi hari ini kita akan memberikan fokus kepada peranan teknologi dan inovasi mendepani cabaran negara. Dan untuk mempicikan mengenai perkara ini, kita bawakan yang paling tepat sekali bersama dengan kita, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Chang Lih Kang. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat ya? Sihat. Nampak bertenaga hari ini. YB, ialah baru tak lama dalam 8 bulan, baru saja 8 bulan memegang portfolio ini. Masa mula-mula masuk tu YB, apa antara isu, mungkin isu yang tertunggak yang YB boleh lihat? Saya nampak beberapa isu lah, ada beberapa fokus area yang saya harap boleh fokus. Antaranya adalah bagaimana kita boleh memastikan sains teknologi ini dia lebih dekat kepada rakyat. Itu sebabnya kita ada satu slogan merakyatkan sains, menginsankan teknologi. So itu adalah antara fokus kita lah. Bagaimana nak pastikan sains teknologi inovasi ini dia lebih dekat kepada hati rakyat. Jika YB boleh kongsikan juga dalam tempoh yang sesingkat ini, apa di antara pencapaian Musti sendiri? Sebenarnya Musti telah mencapai banyak achievement orang kata. Cuma dari dulu sampai sekarang dia memang mesti memainkan peranan untuk membangunkan sains teknologi ini dan bagaimana untuk mengaplikasikan teknologi-teknologi ini dalam hidup rakyat. So banyaklah, boleh kata banyak. Sekarang kita dalam saya bagi contoh, sekarang kita dalam proses membangunkan vaksin manusia yang kita harap menjelang tahun 2030 kita boleh ada menghasilkan vaksin manusia lah. Itu antara yang usaha kita lah. Baik, mungkin boleh kongsikan juga peranan-peranan Musti dalam kita menyokong naratif ekonomi madani yang telah diluncurkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Musti memainkan peranan dari segi sebab daya cipta ini adalah salah satu teras utamalah yang di dalam Malaysia, konsep Malaysia Madani ini. So dalam daya cipta ini memang ada mesti memainkan peranan untuk mengarus perdanakan sains teknologi dan bagaimana aplikasikan teknologi ini dalam kehidupan harian. Itu pertama. Kedua, kita bagaimana gunakan sains teknologi ini untuk mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang. Bukan saja Malaysia, malah global. Seperti contoh, bagaimana kita menggunakan sains teknologi untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Dan juga bagaimana kita boleh menggunakan sains teknologi untuk menangani masalah food security. So itulah antara peranan yang boleh kita boleh mesti mainkan lah. Dan selain daripada itu, bagaimana sains kita boleh gunakan sains teknologi ini untuk raise the ceiling, iaitu membantu negara kita untuk dalam pertumbuhan ekonomi. Saya bagi contoh, salah satu usaha ataupun inisiatif Musti adalah kita telah menyiapkan satu pelan hala tuju untuk hydrogen economy roadmap. So dalam itu kita boleh mewujudkan satu masyarakat yang low carbon. Selain daripada itu, kita boleh mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Okey. Saya berminat dengan apa yang YB katakan sebentar tadi mengenai daya cipta. Ya, ia merupakan salah satu rukun dalam Madani. Tapi pastinya ia cabaran kepada pihak Musti sendiri apabila mendapati anak-anak muda tidak gemar sebenarnya untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang STEM. Dan ini sebenarnya satu kebimbangan dan juga kerisauan kerana akhirnya kita tiada tenaga pakar dalam bidang ini. Bagaimana? Memang betul. Ini satu keadaan yang agak membimbangkan. Oleh sebab itu mesti mainkan peranan untuk mempromosikan sains di kalangan anak-anak kita, baik di peringkat sekolah rendah ataupun di peringkat sekolah menengah. Saya bagi contoh, mesti ada dua program flagship. Yang sebelum ni kita memang buat tiap tahun lah. Yang pertama adalah Minggu Sains Negara. Walaupun nama dia Minggu Sains Negara, tapi kami anjurkan program itu dari bulan April hingga bulan Oktober. Dia adalah satu
inisiatif yang berlangsung selama 6 bulan. Dan dalam Minggu Sains Negara itu kami akan pergi ke setiap negeri untuk adakan karnival sains dan pameran dan lain-lain lah. So itu adalah untuk mencungkil bakat dan juga mempamerkan apa sains dan teknologi pada hari ini supaya boleh menarik minat anak-anak muda kita untuk lebih berminat dalam sains teknologi. Yang keduanya adalah Tech Olympic. Nama pun macam teknologi Olimpik kan. Tech Olympic. Tech Olympic tu adalah satu pertandingan. Dalam tu adalah banyak robotik ke, coding ke, IoT, software ke. So itu untuk menarik minat anak-anak juga terhadap sains, dan dalam tu dia adalah banyak pertandingan robotik yang paling orang suka lah. Dia boleh ada perlawanan antara dua robot dan lain-lain. So itu adalah salah satu flagship juga untuk program MOSTI. Selain daripada itu, baru-baru ini kami ada satu cubaan baru, iaitu satu Innovaton. Kita namakan Innovaton. Program itu adalah satu TV reality show lah, yang mempamerkan inovasi rakyat. Okey. So itu adalah menarik. Yang itu menarik. Cubaan baru. Supaya kita boleh arus berdanakan inovasi juga. Okey, mungkin kita boleh bercakap mengenai program Innovaton itu sebenarnya. Kita tertarik sebenarnya untuk kita lihat kepada bakat-bakat baru dalam daya cipta ini. Mungkin Babi boleh kongsikan juga bagaimana setakat ini penyertaannya dan bagaimana inovasi yang telah dikembangkan melalui program Innovaton itu sendiri. Ini adalah cubaan seperti yang disebut tadi. Ini adalah satu cubaan baru. Tahun ini baru kami laksanakan. Dan dalam program ini sebelum ini memang saya rasa mungkin program inovasi ini mungkin tak ramai kan. Kami adakan macam audition di beberapa negeri lah mengikut zon. So sebelum ni saya ingat boleh dapat sebab ada 8 episod. Setiap episod kita perlu dalam 7 orang inovator. So kurang-kurangnya kita perlukan 56 lah. 8 inovator dalam 7 episod tu, lepas tu final. So saya ingat mungkin dapat 200-300 sudah cukup ramai. Tapi yang sangat mengejutkan saya adalah respons sangat memberangsangkan. So dalam audition saja, termasuk yang register, termasuk yang walk in, lebih daripada 1,000 orang. So saya rasa memang di sana ada traction dia, ada tarikan dia. So kami buat lepas tu, selain daripada konten inovasi itu, kami juga sangat kita nak sangatlah untuk create satu platform. Kita ciptakan satu platform supaya inovator ni dia dapat satu platform untuk mereka tunjukkan, orang kata pitching kepada semua orang, ramai orang. So sebelum ni memang platform mereka kecil lah. Mereka sama ada dia bentangkan di depan VC ke atau di depan mana-mana agensi kerajaan. Tapi dengan adanya platform ni, dia boleh bentangkan di depan ramai orang. Ya, betul. Okey, Yang Berhormat, kita menyentuh sedikit mengenai ekonomi madani. Kita tahu hasrat ekonomi madani ini kalau boleh dilaksanakan sebelum 10 tahun. Tapi sinonimnya dengan MOSTI ini, selalunya perancangan MOSTI ini jangka masa yang panjang sebab ianya berkaitan dengan teknologi. Bukan boleh berlaku dalam sekelip mata. Jadi bagaimana sebenarnya MOSTI menyahut seruan ekonomi madani ini? Memang selalunya dalam MOSTI Pelan Hala Tuju kami selalulah 10 tahun 20 tahun. Itu adalah orang kata nature of this ministry kan. Cuma di dalam pelan-pelan ini ada juga benda yang kita boleh laksanakan dengan dalam jangka masa pendek lah. Saya bagi contoh bagaimana kita gunakan teknologi untuk membantu rakyat. Teknologi sedia ada, kita tak payah tak perlu membangunkan teknologi yang orang kata cutting edge, sangat high tech. Tetapi teknologi yang sedia ada. Memang ada. Sebenarnya di bawah MOSTI kami ada banyak agensi yang salah satu adalah Yayasan Inovasi Malaysia YIM. So di bawah YIM ini kita ada banyak program inovasi sosial, di mana kami membantu inovator-inovator di peringkat akar umbi. Mungkin inovasi mereka bukan very high tech,
tapi dia boleh guna. Dia memang boleh guna dalam kehidupan seharian. Selain itu, kami juga ada, saya bagi contoh seperti angkasa. Kami ada MISA. Kami mereka satu aplikasi menggunakan teknologi angkasa ni, satelit ini, untuk mencari mana tempat ada ikan. Okay. So dia membantu nelayan dari segi itu. So ini adalah contoh-contoh bagaimana teknologi boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian rakyat. Ya, YB, bercakap berkenaan ekonomi ni, sebenarnya Malaysia sedia maklum telah menduduki tangga ke-20 dalam strong status ranking untuk kita memperkasa lagi syarikat pemula khususnya. Jadi apa yang kita boleh lakukan mesti di sini untuk kita sama-sama meningkatkan lagi ranking kita dan usaha kita untuk memperkasa ramai lagi syarikat pemula yang dapat memberikan manfaat kepada ekonomi Malaysia khususnya. Ya, tentang startup ini memang kami ada satu Plan Hala 7. Plan Hala 7, nama dia Plan Hala 7 ekosistem startup lah. Itu kita ada short form super. Cuma dia perlukan satu ekosistem yang sempurna, di mana startup ini dia memang boleh membantu kita untuk merancangkan lagi ekonomi negara. So dia satu ekosistem tu dia perlu dari banyak segi lah. Yang pertama, bagaimana kita nak mempromosikan ataupun arus berdanakan inovasi. Itu penting. Sekiranya inovasi tidak menjadi arus berdana dalam masyarakat kita, dia inovator kita tak ramai. So kita kena make sure inovasi itu dia jadi sangat popular di kalangan rakyat. So tadi adalah salah satu inovaton adalah salah satu usahalah untuk arus berdanakan inovasi. Yang kedua, startup ini kami memang banyak memberikan tumpuan dalam bagaimana kita membantu startup kita dengan linkkan startup dengan kerajaan dan juga corporate. Saya seperti contohnya kita ada pertandingan My Hackathon. My Hackathon adalah agensi-agensi kerajaan bagi tahu apa masalah kita, apa yang masalah yang kita nak selesaikan. So kita linkkan inovator supaya inovator dia ada peluang untuk mencari cara penyelesaian untuk membantu agensi kerajaan untuk selesaikan masalah. Kami juga ada corporate hackathon di mana problem statement itu, masalah itu dari corporate. Dan inovator kita boleh membantu untuk selesaikan masalah. So itu dari segi bagaimana kita link up inovator dengan agensi kerajaan. Dan lastnya adalah kita bagaimana kerajaan membantu startup company ini, iaitu memang saya boleh katalah ada ramai bakat di kalangan rakyat Malaysia dan teknologi yang mereka bangunkan itu memang bagus. Malangnya selama ini mungkin kita belum memberikan tumpuan yang cukup ataupun perhatian cukup terhadap mereka. So kerajaan sekarang baru lancarkan satu My STI. Dia adalah satu penandaan logo. So sekiranya startup ini dia register, dia dapat logo itu, iaitu ini adalah homegrown teknologi. Semua teknologi dari tempatan dan memang adalah konten teknologi dia semua okey. Kita akan masuk dalam satu senarai inventory di mana semua government procurement itu, perolehan kerajaan itu, dia akan memberikan keutamaan kepada syarikat-syarikat tempatan startup, teknologi startup tempatan. So ini adalah juga satu cara untuk kita membantu syarikat-syarikat pemula kita lah. Ya, di bawah kerajaan perpaduan ini jelas kita nampak naiknya minat pelabur-pelabur asing untuk datang ke Malaysia. Jadi ini juga memerlukan satu persediaan dan juga persiapan daripada pihak kita untuk pihak MOSTI sendiri untuk menerima pelabur-pelabur ini. Bagaimana? Ialah kita seperti yang kita sedia maklum, pelaburan ini lebih pada MITI. Tapi MOSTI kami juga perlu buat persediaan sebab kami nak jadi kita nak jadi satu negara maju pada menjelang tahun 2030 dan satu negara pengeluar teknologi. So yang pelabur yang kami
menarik itu adalah tarik itu adalah syarikat-syarikat yang lebih berteraskan teknologi dan inovasi. So kita tak tarik syarikat yang labor intensif seperti contoh. So untuk memastikan supaya kita ada bakat yang mencukupi untuk syarikat-syarikat pelabur asing teknologi tinggi ini masuk, mesti bersama dengan KPM pendidikan dan KPT pengajian tinggi dan juga sumber manusia kementerian, beberapa kementerian ini kami akan mewujudkan satu jawatankuasa bersama STEM. So STEM education seperti yang disebutkan tadi memang lebih kurang minat lah sebelum ni. Memang anak-anak kita dia kurang minat dalam science stream kan. So ini adalah salah satu usaha untuk kita membangunkan baliklah ataupun menarik balik minat dari anak-anak kita lah dalam science stream. So dia melibatkan beberapa kementerian dan termasuk MOSTI lah. Ya, itu sebenarnya yang kita risaukan kerana anak-anak muda ini lebih berminat dengan industri ataupun sektor gig ekonomi dan akhirnya kita kurang tenaga pakar dan kalau ada pun tenaga pakar kita hilang mereka kerana mereka ni bekerja di luar negara. Itu pula satu isu yang berbeza yang jadi bagaimana mungkin kita boleh kaitkan juga dengan sumber manusia isu mengenai gaji ini kerana belajarnya penat lagi-lagi kejuruteraan engineering tak habis-habis belajarnya tapi akhirnya bila keluar gajinya sama rata dengan yang lain. Betul. Ini adalah salah satu masalah yang kita hadapi dan bagi MOSTI sekarang memang kami menggalakkan supaya industri-industri terutamanya industri tradisional yang sebelum ini mereka menggunakan banyak tenaga kerja manusia tu dia upgrade. Dan saya bagi contoh seperti industri pertanian. Sektor pertanian ni dia memang agak tradisional lah. Sebelum ni gunakan banyak manpower dan kalau yang petani itu dia boleh upgrade sistem. Katakan kita pakai sensor, pakai IoT, semua drone kan. Dia akan mengurangkan kebergantungan kami terhadap sumber manusia. Pada masa yang sama itu adalah untuk kerja-kerja labor intensif. Tapi pada masa yang sama kita perlu pekerja baru yang dia ada skill set yang baru yang dia boleh maintain ataupun dia kendalikan sistem IoT, sistem sensor itu. So dia pada masa yang sama kita kurangkan kebergantungan pada pekerja asing dan pada masa yang sama juga kita menambah permintaan untuk kerja-kerja kemahiran tinggi. So dengan itu saya rasa dia boleh mengurangkan kalau tidak menyelesaikan masalah yang gaji terlalu rendah dan because kalau kita bandingkan gaji kalau kebanyakan pekerjaan itu dia lebih intensif, kita akan race to the bottom. Mana negara yang bagi gaji lebih rendah, dia yang labor intensive company ni dia akan masuklah. Tapi sekarang kita nak tarik pelabur yang teknologi tinggi. Perlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. So kita kena menambah permintaan untuk pekerja-pekerja berkemahiran tinggi. Isu gaji tu kita akan tanya kepada Timbalan Menteri selepas ini. Okey. Sebenarnya menarik untuk perkongsian YB hari ini untuk kita berkongsi berkaitan dengan dunia kita di Malaysia ini berkaitan dengan teknologi dan juga inovasi dan kita mengharapkan yang keadaan negara kita sebagai membangun ini dapat membuka mata ramai orang untuk kita meneruskan lagi agenda kita dalam aspek dalam konteks teknologi dan juga inovasi. Terima kasih diucapkan kepada YB Chang Lee Kang, Menteri Sains dan Teknologi dan Inovasi untuk perkongsian pada hari ini. Seterusnya kita akan cerita